Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kami ucapkan. Kami daripada kumpulan 3 ingin membuat atau membentangkan video dokumentari kami tentang reptilia iaitu buaya. Jadi saya akan ceritakan serba sedikit, bukan saya je tapi kumpulan saya akan ceritakan serba sedikit tentang buaya-buaya ni. Jadi saya mulakan dengan asal usul buaya. Buaya mula-mula muncul pada 83.5 juta tahun dahulu pada akhir usia kapur dan merupakan saudara hidup terdekat bagi burung kerana dua-dua rumpun ini adalah ahli Archosaurida yang tinggal pada zaman itu. Seterusnya kita bergerak kepada ciri-ciri buaya. Baiklah, pada umumnya, buaya menghuni habitat perairan air tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun ada juga yang hidup di air payau seperti buaya muara. Buaya juga ada yang tinggal di pesisiran pantai dan tinggal di kawasan air masin. Buaya mempunyai badan yang besar dan saksa. Buaya mempunyai badan yang panjang dan lebar, ekor dan sisi mata, telinga dan liang hidung di atas kepala. Buaya berenang dengan baik dan dapat berjalan di atas darat dengan mengangkat atau menurunkan badan. Malah spesies kecil-kecil pun dapat berjalan menderap. Kulitnya tebal dilitupi sisik-sisik yang tidak bertindan. Buaya umumnya terdapat di kawasan tanah pamah tropika. Buaya lazimnya hidup bersendirian dan menjaga wilayah, tetapi ada kalanya makan beramai-ramai. Sewaktu membijak, jantan feminin cuba membolot betina-betina yang sedia ada. Betina bertelur dalam lubang atau gua. Tidak seperti kebanyakan reptilia lain, buaya menjaga anak yang baru menetas. Manusia merupakan ancaman terbesar bagi populasi buaya menerusi aktiviti habitat, tetapi penternakan buaya telah banyak mengurangkan perdagangan kulit buaya secara halal. Buaya merupakan haiwan reptilia yang memiliki berbagai ciri-ciri yang menarik. Salah satu daripadanya ialah bernafas menggunakan peparuh. Meski sebagian besar hidup buaya berada di dalam air, tetapi buaya merupakan haiwan yang bernafas melalui paru-paru dan tidak memiliki insang. Selain itu, haiwan buas ini juga hanya mampu bernafas di dalam air selama 2 jam karena kedudukan lelangi buaya yang terletak di sempadan antara tekak dan esofagus. Jadi tidak heranlah buaya boleh berenang walaupun dengan mulut terbuka dan air yang termasuk ke dalam mulutnya tidak akan Selain itu, buaya ialah haiwan poikilotermik atau berdarah sejuk. Malah buaya sering dirujuk sebagai reptilia berdarah sejuk yang paling kuat. Oleh itu, buaya mempunyai suhu badan yang mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran sekelilingnya. Ciri-ciri khas yang ketiga ialah buaya memiliki rahang yang kuat dan gigi taring yang tajam untuk menangkap dan mengoyakkan daging mangsanya. Ciri yang seterusnya ialah buaya mempunyai kulit yang keras dengan sisik yang seperti tulang. Kulit buaya kebanyakannya terdiri pada otot yang tebal dan keras. Hal ini memberikan mereka badan yang kaku, keras tetapi fleksibel. Okey, sekarang untuk bahagian anatomi buaya. Anatomi buaya yang pertama adalah yang berkaitan dengan kepala buaya. Kepala buaya memiliki bentuk segitiga yang khas dengan mulut lebar dan rahang yang kuat. Mata mereka ditempatkan di bahagian atas kepala sehingga mereka bisa melihat mangsanya tanpa berendam dalam air. Jadi sekiranya buaya ni di dalam air, tapi dia masih juga memiliki kemampuan untuk melihat dia punya mangsa tu walaupun hanya sedikit matanya yang terkeluar daripada air. Dan yang kedua, telinga buaya. Walaupun dia dia berendam dalam air, buaya ni masih lagi dapat mendengar mangsanya yang datang. Contohnya dia mendengar mangsanya dari segi getaran bunyi air yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah tubuh buaya. Tubuh buaya ni dilapisi kulit yang keras. Jadi ini memberikan dia kelebihan untuk melindungi diri daripada ancaman-ancaman yang lebih besar daripada dia. Dan yang keempat adalah ekor. Di ekor buaya terdapat 22 sisik tajam. Jadi semua buaya memiliki 22 sisik yang tajam. Yang kelima, kaki buaya. Kalau yang betina, kaki buaya dia ada 2 jari kelingking yang
Kalau buaya betina, dia memiliki 2 jari kelingking yang lembut. Contohnya pada jari manis dia dan jari yang satu ini. Kalau yang jantan, dua-dua jari ini yang last kali ini, dua-duanya keras. Jadi untuk dia punya jantung pernafasan pula, dia punya pernafasan tu macam paru-paru kita juga. Dia mempunyai satu pusingan saja. Jadi ini juga dapat membuatkan buaya bernafas dengan lebih lama di dalam air. Itu saja. Terima kasih. Okey, seperti yang kita tahu, buaya adalah spesies reptilia akuatik yang besar dan juga agresif dengan badan bersisik, kaki pendek dan juga mempunyai moncong yang lebar. Buaya menjadi pemangsa utama di perairan segar seperti sungai, tasik, laut dan juga paya. Di dunia ini terdapat 23 jenis spesies buaya yang merangkumi 4 klasifikasi iaitu alligator, buaya, kaiman dan juga gavial. Manakala di Malaysia terdapat 3 spesies buaya yang menarik. Antaranya buaya muara dengan nama saintifiknya Crocodylus porosus. Buaya muara juga dikenali sebagai buaya katak dan juga tebaga. Spesies buaya ini yang paling meluas di seluruh dunia. Buaya tersebut boleh ditemui di perairan Malaysia dan juga negara lain. Buaya muara boleh menghasilkan 60 hingga 80 biji telur pada satu masa. Buaya jantan dewasa berukuran 5 meter panjang, namun terdapat buaya yang panjangnya melebihi 6 hingga 7 meter dengan berat antara 1,500 kg dengan 2,500 kg. Manakala buaya betina pula bersaiz lebih kecil berbanding buaya jantan dengan purata ukuran panjangnya antara 2 meter dan 3 meter. Spesies yang kedua ialah buaya siam dengan nama saintifiknya Crocodylus siamensis. Walaupun nama buaya ini mempunyai perkataan siam, buaya ini juga boleh dijumpai di perairan Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Buaya siam lebih kecil berbanding dengan buaya muara dan mempunyai ciri-ciri yang unik. Yang ketiga, buaya jejulung atau nama lainnya buaya Malayan Garrel. Buaya jejulung ini adalah spesies yang jarang atau susah untuk ditemui. Buaya ini hanya terdapat di Malaysia dan beberapa kawasan Asia Tenggara yang lain. Buaya jejulung reptilia air tawar dengan muncung panjang dan mempunyai garrel seperti nama Inggerisnya. Buaya jejulung betina biasanya matang apabila bersaiz antara 2 hingga 3 meter. Ia bertelur sekelompok 30 hingga 60 biji telur dalam tibunan daun kering atau tanah gambut. Tidak seperti spesies buaya lain, buaya muda tidak menerima penjagaan ibu bapa dan terdedah kepada serangan pemangsa seperti babi liar, kucing besar, seperti harimau dan harimau bintang, sivet dan anjing liar. Anak buaya jejulung menetas selepas 90 hari dan ditinggalkan untuk hidup sendirian. Fakta menarik tentang buaya. Ada beberapa pandangan, jika kita hendak lepaskan diri daripada serangan buaya atau kita bertembung dengannya, cara terbaik adalah kita lari secara bengkang-bengkok, kerana menurut mereka bila lari dengan cara sebegitu, buaya tidak akan dapat mengejar kerana ia susah untuk membelok dengan kakinya. Selain itu, kakinya yang pendek dan badannya yang terlalu berat. Mitos ini diuji dalam Mythbusters, di mana pasukan meletakkan robot yang dipasang dengan daging burung dan diri sendiri untuk menguji kesahihannya. Mitos ini adalah palsu kerana walaupun rekod menunjukkan buaya berlari agak perlahan dengan kelajuan 17 km sejam, ia masih boleh mengejar dan berpusing secara perlahan. Dan buaya lebih menggunakan strategi serangan hadapan untuk menambah mangsanya, dan jika serangan kali pertama gagal, ia akan menanti mangsa yang lebih lemah untuk berjaya buat kali kedua. Kadang-kadang dengan kelajuan yang pantas sekaligus memusnahkan terus mitos tersebut. Fakta yang kedua pula, siapa sangka buaya lembab di dalam air seperti mana ia berada di darat. Kelajuan berenangnya boleh mencecah 25 km sejam bergantung kepada spesies buaya itu sendiri. Buaya air masin boleh mencapai kelajuan 24 hingga 29 km sejam semasa berenang. Buaya sungai 30 km sejam dan buaya Amerika 32 km sejam. Dengan ekor berperanan sebagai kemudi yang meningkatkan kelajuan,
kaki yang boleh dilipat untuk mengurangkan rintangan semasa berenang, dan paru-paru untuk mengawal aliran udara semasa timbul atau tenggelam. Ia boleh berenang laju dengan menggunakan sedikit sahaja tenaga. Yang terakhir adalah setiap rahang buaya ada 24 set gigi. Ni gigi-gigi dia. Ada 24 set dalam rahang dia. Bertujuan untuk mencengkam dan menghancurkan daging-daging yang dia makan. Selain itu, jika ia hendak mengunyah mangsa, ia akan menelan batu atau memproses makanan dalam perutnya. Selain membantu memproses makanan dalam perutnya juga, batu tersebut turut berperanan sebagai pemberat semasa ia di dalam air. Itu saja.